forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Moore ni terhadap pernyataan Fuad Zakashi. Apa dia cakap? Kenapa Hamzah tolak runding pertukan dengan Anwar? Kita baca detail sikit. Ahli Majlis Tertinggi MKT UMNO Fuad Zakashi mendakwa Ketua Pembangkang Hamzah sendiri menolak untuk berunding dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung pertukan ahli Parlimen Pembangkang. Okey, mari kita dengar respon daripada Iswadi Moore ni. Dia akan kita komen macam biasa. Membangkitkan, terutama saya Sadiq membangkitkan. Kenapa pembangkang tidak diberikan peruntukan? Okay, saya Sadiq mempersoalkan. Kerana kita dan juga PAS juga mempersoalkan. Saya ada yang wakil PAS tu kata, saya nak orang mati 3 ke 6 orang satu hari. Tak ramainya orang tempat dia mati kan. Mati satu hari. Kita nak keluar duit sendiri untuk bersedekah, dia kata. Kita fikir, memanglah kalau kita nak bersedekah kena keluar duit sendiri. Mana kita kena keluar duit rakyat untuk bersedekah dengan orang? Tak ada lagi kita keluar duit rakyat untuk bersedekah dengan orang. Nak sedekah ni duit sendiri. Baik, tak apalah. Dia kata tak ada. Kerajaan telah menyekat pembangunan yang dilakukan di tempat-tempat di kawasan-kawasan pembangkang. Now, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, untuk pembangkang mendapatkan peruntukan, mana-mana peruntukan pembangunan yang hendak didapatkan, pembangkang hendaklah memohon secara rasmi dengan kerajaan. Saya cerita bagi siapa yang tak tahu bagaimana kaedah. Okey. Saya merujuk kepada kaedah 2018 sewaktu Pakatan Harapan memerintah tahun 2018. Pada waktu itu saya kenal lah beberapa YB, so saya tanya dia orang bagaimana bentuk pemberian dana yang you all terima. Pada waktu itu Pakatan Harapan telah memberikan setiap ahli parlimen kerajaan lebih kurang 3.2 juta ringgit. Daripada 3.2 juta ringgit itu yang dibelanjakan untuk office, bayar gaji budak-budak dia, I think lebih kurang beberapa ratus ribu macam itulah. Ada a few hundred thousand untuk tujuan office. Okay, setahun ini bukan cerita sebulan. Kira setahun. Jadi dia bolehlah ambil budak bergaji dalam 2,000 lebih, 2 orang mungkin, bayar office sebagainya. So itu untuk mereka setahun. Kemudian 1 juta, lebih kurang 1 juta atau probably about 1 million digunakan untuk NGO dan membantu kawasan-kawasan tempatan. Okay? Itu yang boleh digunakan. Tetapi bukanlah bagi NGO tu 1 juta. Dia akan bagi, ada limit. Maksimum satu NGO 20,000 satu tahun. Satu NGO. Tapi dia tak bagilah 20,000, dia bagi-bagilah. Kemudian balance dia lebih kurang dalam 1 juta lebih adalah untuk pembangunan. Nah, pembangunan ini tuan-tuan, bukannya pembangunan tu YB tu ada duit dalam akaun ni 1 juta. Tak. 1 juta lebih itu diorang kena request dengan ICU. Apa itu ICU? Implementation and Coordination Unit. Di setiap negeri ini diorang kena minta. Tetapi dia ada maksimum yang dia boleh belanjakan. Total 1 juta lebih setahun. So contohnya kalau jalan berlubang dia boleh request. Jambatan tak siap dia boleh request. Jambatan yang kecil-kecil lah. Kita bukan cerita jambatan harga 1 juta tu, bukan. Yang benda yang kecil-kecil. Dan dia kena request masuk ke ICU. ICU akan hantar kepada pejabat daerah buka tender buka baru akan hantar untuk nak submit. Untuk apa? Nak laksanakan projek tersebut. Now, apa yang berlaku adalah sekarang ini kita tak melalui proses itu untuk pembangkang, untuk kerajaan ada. Tetapi kerajaan sekarang tak dapat 3 juta. Saya sebut 3 juta ni zaman Pakatan Harapan tahun 2018. Sekarang ini 1 juta lebih saja. So, daripada 1 juta lebih itu hanya 1 juta untuk pembangunan. Yang balance tu untuk kerja office dan sebagainya. Tak ada untuk keraian tu tak ada. Untuk nak bagi NGO tu ada sikit. I think a few hundred thousand saja berbanding sebelum ini 1 juta. Disebabkan oleh keadaan ekonomi. Okay? Jadi pembangunan tu pun tak sampai 1 million sebenarnya. So untuk ahli parlimen kerajaan pun tak sampai 1 juta untuk pembangunan. Nah, untuk pembangkang pula dia tak dinyatakan spesifik macam itu. Dia tak ada allowance untuk office, dia tak ada. Untuk pekerja dia tak ada. Tetapi allowance ataupun projek pembangunan itu ada. Setiap ahli parlimen, sama ada di kerajaan atau pembangkang, mereka boleh request untuk pembangunan di tempat dia. Yang ini yang ada Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, sampai sekarang saya minta ahli parlimen tak bagi apa benda yang you all nak untuk pembangunan. Kita baca. Kenapa Hamzah tolak rundingan peruntukan dengan Anwar? Tanya Puan. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Puan Zakashi berkata, Hamzah Zainuddin menolak untuk berunding dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung peruntukan ahli Parlimen Pembangkang. Beliau berkata ahli Parlimen PN sepatutnya tanya Hamzah alasan beliau menolak untuk berunding. Perdana Menteri setuju bagi peruntukan
setelah berunding dengan Hamzah selaku ketua pembangkang. Tetapi Hamzah menolak untuk berunding, katanya. Terdahulu Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof mendedahkan ahli Parlimen Pembangkang tidak menghantar surat memohon peruntukan sehingga kini di sebalik pelawaan kerajaan. Semalam Anwar memidas ahli Parlimen Pembangkang menuntut peruntukan wakil rakyat, tetapi enggan berbincang dengan kerajaan bagi merealisasikan perkara itu. Mengingatkan perbincangan sama pernah dilakukan di bawah pentadbiran Ismail Sabri, Anwar berkata kerajaan melantik Fadilah, pemimpin PBB Bersatu dari Sarawak untuk perbincangan itu. Parti Persatuan Bumi Putra Bersatu untuk perbincangan itu. Dalam pada itu, Puan mempersoalkan sikap Hamzah tidak membantah ketika Ismail berunding dengan Anwar yang ketika itu ketua pembangkang dalam perbincangan peruntukan pembangkang. Sebab itu jangan bagi outright grant atau masuk ke dalam akaun pusat khidmat ahli Parlimen Pembangkang, takut ada yang guna, kata beliau. Okey. So, daripada sini dekat mana? Sebab sebelum ini, praktis ini bukanlah yang pertama sekali. Anwar bukan orang yang pertama yang mencipta praktis ini. Praktis ini dipraktikkan sewaktu Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Rundingan yang nak dibuat bersama dengan pembangkang pada waktu itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang, dia datang dengan apa proposal pembangunan. Datang diberikan kepada kerajaan, kerajaan tengok dan kerajaan bangunkan. So proposal itu dia untuk bising sampai sekarang tak buat, tuan-tuan. Sampai sekarang mereka tak buat. Jadi akhirnya kalau nak dibangkitkan tentang siapa tak buat kerja, bagi saya kena dipersoalkan pembangkang kenapa mereka tak buat kerja. Itu yang kita kena persoalkan sekarang ini. Kenapa pembangkang tidak buat kerja. Kan? Itu yang kadang-kadang, tuan-tuan, dia duk bising. Saya pelik. Nak kata pelik tak juga pelik. Dia bising di dalam parlimen tu untuk mencipta persepsi. Orang pumpang, kerajaan tak adil, kerajaan zalim, tak membantu kita dan sebagainya. Tup-tup Fadilah kata, tak membantu? Yelah, tak bagi peruntukan pembangunan. Kan kita dah cakap itu. Siapa nak peruntukan pembangunan, come up with proposal, hantar pada saya. Fadilah yang dipertanggungjawabkan untuk bahagian untuk pembangunan tersebut. Hantar pada saya. Masalahnya, Fadilah kata, sampai sekarang, pembangkang seorang pun tak hantar lagi proposal untuk pembangunan. Lepas tu nak salahkan kerajaan. Fair tak fair? Dia duk bising, tapi proposal pembangunan tak dihantar. Itu yang kadang-kadang kita pelik, tuan-tuan. Kenapa dia so confident dalam buat benda tu? So confident. So confident. Tapi itulah. Kita nak kata macam mana? Dah level dia orang macam tu, confident dia memang lebih. I cannot say anything. Alright. Saya tak nak buat cerita Zahid ni lah. Boring lah cerita dia. Okay. Malam ni saya nak buat cerita pasal Razzie Jidin sebenarnya. Pasal Razzie Jidin. Jadi dua lah pasal Razzie Jidin dengan... Ada orang tanya saya tadi pasal isu Syed Saddiq. Dia kata boleh tak explain Syed Saddiq ni macam mana pemikiran dia. Tapi sebelum tu saya nak... Saya pegang pen ahli Parlimen PN nafi hisap vape di Dewan. Ikmal... ni gambar dia. Okey, gambar itulah menunjukkan Ikmal Hisham Abdul Aziz didakwa menghisap vape di Dewan Rakyat. Okey. Ahli Parlimen Tanah Merah Ikmal Hisham Abdul Aziz menafikan dakwaan menghisap vape di Dewan Rakyat. Susulan gambarnya itulah di media sosial. Ikmal sebaliknya mendakwa apa yang dipegangnya itu adalah pen. Semua orang tahu saya bukan kaki rokok. Duduk sebelah orang merokok pun saya tak tahan. Apatah lagi merokok, hisap vape jauh sekali, kata ahli Parlimen PN itu. Bagaimanapun, Ikmal berkata beliau sendiri sedia memberi penjelasan berhubung dakwaan itu. Okey, macam inilah tuan-tuan. Kita kena be fair lah. Bagi saya, dia tak hisap vape. Sebab saya tak merokok. Saya tak hisap vape. Dan bila dia cakap dia tak merokok dan tak hisap vape, saya faham. Kan, kadang-kadang mungkin tersilap, dia ambil gambar kan, dia buat letak pen macam tu. Kita anggap macam tu je lah. Kita beranggap baik lah kan. Kita bersangka baik dengan dia. Benda ni tak melibatkan negara. Benda tu tak melibatkan negara. Kita nak pergi kecoh lebih-lebih tu kenapa? Kan, benda tak melibatkan isu negara sebagainya. Dia bukan tak perlu kita nak kecoh lebih-lebih lah. Itu pesanan saya. Tapi kalau tuan-tuan nak kecoh juga, tak ada masalah. Itu hak masing-masing. Cuma saya kata saya tak berminat lah nak kecoh lebih-lebih tentang isu itu. Itu je point saya nak sampaikan. Tetapi having said all that, dalam masa yang sama, PN sendiri pun bersikap tidak adil terhadap Perdana Menteri kita. Okay? Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Kita pun sudah tahu kan. Masa Parlimen semalam, Anwar cakap kalau pembangkang nak peruntukan, pergi berunding dengan dia. Buat CSA dulu masa
Anwar Ibrahim berunding dengan Musa Ismail Sabri. Anwar pergi berbincang, buat perjanjian CSA. So Anwar berjanji akan menyokong kerajaan. So barulah Ismail Sabri bagi peruntukan. Ini kalau hari-hari kau duk tembak kerajaan perpaduan ni, kerajaan madani ni, macam manalah Anwar nak bagi peruntukan dekat pembangkang. Tak lagi kalau nak bagi peruntukan pembangkang, apa dia buat, manalah kita tahu, untuk kuatkan dia orang. So sebab tu Anwar kata, untuk dapatkan peruntukan ni, dia orang kena pergi buat perjanjian dengan kerajaan madani. Okey, mari terus menyokong kajian perdana Pak Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.